kita ini akan terus saja wawancara iaitu seniman lokal membantu masyarakat global ya. Jadi bersama dengan kita pada hari ini, kita ini akan bersama dengan Fakrul Razi yang merupakan ahli Majlis Kesejahteraan Masyarakat Brunei. Apa kata kita terus sapa beliau. Rasa ramai yang tidak sabar untuk menyapa beliau untuk menyaksikan bagaimana rupanya agaknya rupa Fakrul Razi setelah sekian lama menghilang. Ini dia Auda, kami bawakan Fakrul Razi yang berada di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dini sama Intan macam mana? Alhamdulillah sehat ya. Sangat teruja sebenarnya bila berjumpa dengan Fakrul Razi. Lama anda berjumpa. Lama anda berjumpa tapi Dini sebenarnya dah ramai orang menunggu sebenarnya. Ramai, pastinya ramai. Merindui Alhamdulillah. Keceriaan. Rezeki hari ini sebenarnya saya ingin bertemu dengan bis kita berdua lah. Alhamdulillah. Untuk mengungsikan pengalaman-pengalaman yang baru-baru ini. Itu saja. Terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi untuk menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini. Tadi menceriakan ni Fakrul sambil menyaksikan hari ini mungkin tengah makan nasi lemak, tengah minum kopi panas, teh panas, ditambah lagi kemanisan hari ini dengan cerita perkongsian daripada narasumber yang tadi jemput hari ini. Mungkin sedikit pengenalan lah sebelum tadi bercerita panjang lebar lagi mengenai dengan topik hari ini. Seniman lokal membantu masyarakat global. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan ni Fakrul? Daripada topik ini macam maksudnya seniman lokal agak besar kan? Tetapi mungkin dapat diterangkan secara rinci. Seniman lokal membantu masyarakat global. Kita ni sebagai seniman, kalau kita difokuskan kita ni sebagai seniman itu mungkin difokuskan diri kita ni sebagai insan ataupun manusia. Manusia memerlukan satu proses pembelajaran secara jangka masa yang panjang, long life learning. Tetapi sebagai nyata orang, kita ni sebagai seniman itu pun merupakan kita ni mesti mencari formula. We have to formulate, mencari formulasi macam mana untuk kita ni menjadi seorang insan yang lebih mapan, yang lebih sadar lingkungan kita ni, bukan hanya lingkungan yang lokal tetapi juga kita ni memandang jauh kepada global. Antaranya ialah pengalaman daripada saya sendiri sebagai seniman. Saya harus faham untuk membuat lagu kadang-kadang. Saya harus faham macam mana perasaan manusia tu sebenarnya. Kita ni belajar daripada pengalaman-pengalaman kita ni di negara kita ni, pengalaman kita ni bersama dengan masyarakat yang di sekitar kita ni. Tetapi juga indah mustahil kita ni belajar dan juga kita ni pandai mengukur apakah perasaan-perasaan dan juga pengalaman-pengalaman masyarakat di luar negara. So sebagai seniman di Brunei Darussalam, kita ni mesti bergiat aktif, tahu macam mana cara untuk memperluaskan sayap kita ni, terutama bukan memperluaskan sayap muzik saja ataupun memperluaskan kita ni punya acting career ataupun talent kita ni, tetapi mencari bahan macam mana membuatkan kita ni itu seorang insan yang mapan, yang faham tentang kegelisahan masyarakat, yang faham tentang kebahagiaan masyarakat. So caranya ialah bagi saya ini mengikut pandangan pribadi. Ialah bukan saja saya bergiat aktif dalam bidang sukarelawan di Brunei, tetapi juga ingin mencari tahu macam mana untuk bergiat aktif menjadi seorang sukarelawan di negara luar. Macam itu. Ya, alhamdulillah ya. Sangat suka kita ni yang mendengarkannya Fakrul Razi dalam pengalaman ini. Jadi mungkin boleh kongsikan juga kalau baru-baru ini saya dah menyaksikan menerusi media sosial Fakrul Razi sebelum ini berada di Indonesia ya. Mungkin boleh diceritakan? Saya baru-baru ini berada di Aceh dan sebenarnya ada jemputan secara independen lah, walaupun saya merupakan juga secara lokal bergiat aktif menjadi seorang sukarelawan di Majlis Kesejahteraan Masyarakat sebagai seorang ahli, tapi juga bergiat aktif secara independen untuk mencari cara dan ruang bagaimana untuk menjadi seorang sukarelawan. Because I like travelling so much. Jadi untuk mungkin ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjemput saya untuk ke luar negara untuk mengadakan projek kesukarelawanan ini.
ada panggilan ada jemputan daripada Universiti Teknologi Malaysia untuk bersama-sama mendampingi para prisiswazah ataupun mahasiswa dan juga mahasiswi Universiti Teknologi Malaysia waktu itu untuk membuat ISL, iaitu International Service Learning. Kalau dalam bahasa Melayunya, pembelajaran servis antarabangsa. Ya. Dan waktu itu ada kerjasama juga bersama dengan 3 universiti di Indonesia, 2 di Aceh dan 1 di Palu. Antaranya ialah Universiti Tunku Umar di Aceh, Universiti Syekh Kuala di Aceh dan juga Universiti Tadulako di Palu. Jadi keempat universiti ini dari Malaysia, dari Brunei, dari Indonesia dan juga saya sebagai seniman yang independen bekerjasama untuk macam mana cara membantu masyarakat setempat. Maksud saya masyarakat setempat ini masyarakat global di Aceh. Dan daripada pengalaman saya bergaul bersama dengan penuntut-penuntut, bergaul dengan pensyarah-pensyarah, jadi adanya satu kesedaran di sana bahawa hidup ini bukan sahaja kita ni fokuskan untuk diri kita ni, tetapi lebih bermakna kalau kita ni cari tahu macam mana untuk memformulasi sebagai seorang seniman untuk secara langsung mendengani dan juga memberikan ketenangan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan kita ni. Salah satu daripada cara target utama adanya International Service Learning. Saya sebenarnya dah tahu ni, tetapi dengan bergaul bersama dengan penuntut-penuntut, jadi ada rasa itu terdetik sendiri. Saya sebagai seorang seniman macam belajar je masih tetapi memang formulanya sebagai manusia sentiasa belajar. Dan apa yang saya dapat rumuskan ialah kita ni sebagai seorang seniman boleh memfokuskan kerjaya kita ni sebagai memfokuskan kerja insaniah maksudnya, dan juga memperluaskan jaringan jaringan antarabangsa dan juga memupuk kesedaran global serta memenuhi tanggungjawab sosial kita ni. Alhamdulillah. Yang saya gemar sebenarnya daripada perkongsian tadi ialah apa je rasanya jangan explain usaha Fakhur Razi sendiri dalam usaha Fakhur Razi untuk menjadikan Fakhur Razi sebagai seorang individu yang cukup holistik. Alright, seperti yang dikongsikan tadi, kehidupan ini memang sentiasa belajar. Dan juga saya amat tertarik sekali Fakhur Razi menggunakan minat Fakhur Razi, minat untuk berlayar-layar, dikongsikan tadi untuk melancong dan juga menggunakan peluang landasan yang telah pun ada diberikan kepada Fakhur Razi merupakan seorang individu seni yang cukup popular, yang cukup dikenali dan menggunakan kesemua itu bukan hanya untuk advantage Fakhur Razi sendiri tapi untuk advantage masyarakat yang lain. Itu merupakan satu impak yang cukup besar sebenarnya when we able to give arah orang lain, arah komuniti yang lebih besar. Kadang-kadang kita ni harus memahami apakah dia capabilities seperti yang Dini katakan tadi apakah capability kita ni tanpa kita ni sedari sebenarnya ada gunanya kita ni itu di kalangan masyarakat. Kalau dulu Anis secara peribadi pernah melibatkan diri dalam rawangan industri di musik Indonesia. Jadi apabila datang ke negara Aceh selama 10 tahun yang lalu, jadi you don't know apa impaknya sebenarnya. Tapi apabila datang ke Aceh, adanya sambutan daripada masyarakat di sana untuk menerima seorang seniman yang pernah bergiat aktif di dunia industri seni Indonesia. Jadi waktu itu agak senanglah sedikit kerana kerja-kerja sukarelawan ini bukan tujuan kita ni sahaja untuk membantu, tetapi juga untuk meramaikan dan juga sebagai untuk menjadi salah satu kalaupun menjadi contohlah untuk diri kita ni. Kadang-kadang kita ni harus menginspirasikan diri kita ni dulu sebelum kita ni menginspirasikan orang lain. Dan
banyak perkara yang dapat dipelajari. Mungkin ada antara seniman-seniman ataupun pihak sukarelawan yang telah pun pergi ke mana-mana dan banyak mempelajari dan juga mengambil iktibar daripada perjalanan mereka. Secara personally, point of view, kenapa agaknya saya tertarik, sangat-sangat tertarik untuk ke Aceh, kerana pengalaman tsunami yang mereka alami. Bencana yang menggugat beratus ribu korban di Aceh tersebut memberikan satu pengajaran yang amat luar biasa. Dan sebagai seorang, bukan lagi seniman lah, manusia sahaja yang ketanya ini sendiri tersentuh. Melihat museum, melawat ke Museum Aceh dan juga melihat ke tempatnya Museum Tsunami dan juga tempat di mana mereka ini dikebumikan dan mendengar cerita-cerita daripada masyarakat lokal memberikan impak kesedaran Ketani. Dan itulah sebagai seniman, harusnya Ketani ini bukan memikirkan tentang karya Ketani di talent sahaja, tetapi macam mana untuk menjadi seorang yang tulus dalam berkarya. Menjadi tulus dalam berkarya ini ada pelbagai cara sebenarnya. Antaranya ialah Ketani meluahkan perasaan Ketani walaupun agaknya berat untuk Ketani rasakan, ataupun macam mana untuk Ketani mengkritik masyarakat. Dan juga yang paling penting sebagai seorang seniman, macam mana untuk Ketani mengkritik diri sendiri. Mengkritik diri sendiri, apakah tujuanmu di dunia ini sebenarnya. Bukan sahaja yang memfokuskan kepada talent, tetapi memfokuskan kepada apakah perubahan, walaupun Wa'imah pun sebesar Zahrah, kata orang, walaupun kecil kan. Dan yang paling saya dapat pelajari daripada pengalaman saya di Aceh ialah dalam perjalanan itu kadang-kadang Ketani sendiri dapat benda ni kadang-kadang kalau indah di explore, indah akan nampak. Tetapi dengan perjalanan daripada kata-kata orang di sana, Ketani ni sebenarnya, kalau kita, kenapa Tuhan indah akan memberikan Ketani bahagia? Kalau dilihat masyarakat Aceh itu, walaupun kalau saya lah berada di tempat mereka, mungkin saya akan payah Ketani kan keluar daripada trauma tsunami itu, tetapi mereka masih cekal. Jadi kajian saintis pun mengatakan macam mana boleh orang masih cekal itu kan. Macam ada PTSD, kalau dalam bahasa Inggerisnya post traumatic stress disorder. Atutah mungkin sahaja mereka bukan mencari kebahagiaan. Ada baiknya juga tu. Kerana Tuhan Allah tidak akan memberikan Ketani, kalau Ketani minta, sebenarnya Tuhan ingin memberikan Ketani kebahagiaan. Kerana bahagia itu sebenarnya bersifat sangat sementara. Ada waktu Ketani suka, ada waktu Ketani bahagia, ada waktu Ketani sedih, ada waktu Ketani duka. Tetapi yang penting ialah apakah yang dapat mempersiapkan hati Ketani itu untuk menerima suka dan duka ni, iaitu ketenangan. Jadi dari sana, benar jua. Kadang-kadang dalam 45 tahun saya hidup di dunia ini dan dalam 21 tahun saya berkarya sebagai seniman, artinya yang paling Ketani persiapkan macam mana ialah untuk meregulasi emosi Ketani sebagai manusia dan juga sebagai seniman. Artinya kalau if you cannot regulate yourself, apa-apa baik bahagia yang kau terima, kau tidak akan bersyukur. Kalau Ketani tidak faham untuk meregulasi emosi Ketani, apa saja duka yang diterima, Ketani akan sentiasa direnung kesedihan. Jadi masyarakat Aceh, especially from my own point of view, mereka ini tahu untuk meregulasi emosi dan tahu apa sebenarnya doa yang mustajab, iaitu doa menerima ketenangan daripada aku mau bahagia, jangan pulangkanlah kesedihanku. Tetapi mereka mengenang sampai kalau saya sendiri, saya akan mengenang tsunami Ani di Aceh sendiri mereka mewujudkan museum tsunami. Artinya perkara itu indah menyedihkan. Perkara itu memberikan mereka ketenangan kerana in the end Ketani ini akan kembali ke asal Ketani. Cuma itulah. So bagi saya, pergilah ke mana-mana sebagai seorang insan seni ini, bukan untuk berkarya, tapi untuk menjadi insan yang holistik. Indah akan tercapai pulang sebenarnya tu, kerana ia satu sesi pembelajaran yang panjang.
Dan jangan takut walaupun kejar-kajar untuk bercerita di halayak ramai tentang pengalaman. Kerana setiap pengalaman individu itu adalah unik. Betul. Kalaupun Indah di depan TV, mungkin di Instagram tetapi bercerita. Kalau Indah di Instagram, mungkin berbisik-bisik di kedai kopi. Alhamdulillah. Ya, saya sangat teruja dan juga terinspirasi dengan apa yang telah dikongsikan oleh Fakrul Razi sendiri ya. Di mana Fakrul Razi menggunakan kelebihan beliau untuk membantu orang-orang yang ada Aceh, dan juga saya tersentuhlah dengan orang-orang Aceh yang sangat cekal walaupun mereka ini mempunyai antara trauma yang menerusi tsunami yang dulu tu, tapi dengan dan kehidupan mereka sendiri, mereka sangat kuat dan juga cekal Alhamdulillah. Jadi ni Fakrul Razi, kita juga ingin bertanyakan juga kalau Fakrul Razi sendiri berada di Aceh pada hari itu, berapa lama di sana? Lama. Ada dekat 2 minggu. Tapi kerana bagi saya, kalau saya pergi ke sana pun tanpa bantuan daripada universiti-universiti ini, iaitu Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Tunku Umar, Universiti Tadulako dan juga Universiti Syekh Kuala, tanpa bantuan daripada mereka, perjalanan saya tu nyata orang bukan uncomfortable, tetapi mereka yang memberi guide, menunjuk jalan apa yang dibuat. Jadi macam salah satu aktiviti yang saya yang diadakan bersama dengan penuntut-penuntut tadi ialah macam mana pemeriksaan kesihatan. Salah satunya antaranya pemeriksaan kesihatan itu sebagai sukarelawan, walaupun Indah dirancang ataupun sebenarnya boleh, tetapi yang paling indahnya tentang memformulasikan aktiviti sukarelawanan ini ada dalam modul-modul bis jurang, modul-modul pendidikan. Satu ialah menjaga kesihatan, nombor 2 ialah macam mana untuk memasang solar energy. Pencasan solar namanya. Pencasan solar tu kalau dalam bahasa Melayu. And then nombor 3 ialah salah satunya ialah beraktiviti senaman. Jadi nyata orang kan di sana tu banyak maci-maci, banyak ibu-ibu, bapa-bapa, warga-warga emas. Tapi sebenarnya lintas generasi, Gen Z kah, milenial kah, apa semua ada di sana. Jadi di sana tu kami yang membuat aktiviti sukarelawanan ini berpocok-pocok, bersenam aerobik. Jadi untuk kita ni macam mana untuk mengajak masyarakat tadi supaya menjaga kesihatan mereka, dan juga membaik antara modul pembelajaran ialah membaik pulih barang-barang elektronik. Bisanya penuntut-penuntut yang saya terlibat ini bukan penuntut seni, tetapi mereka penuntut yang untuk kehidupan yang lebih praktik. Kalau saya kan nyanyikan dah baik kerana tu. Jadi ini ialah mereka membaik pulih semua peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah-rumah masing-masing. Seperti contoh, diumumkan, kalau misalnya ada mungkin kipas angin yang rusak, ataupun toaster yang rusak kah, ataupun apakah, jadi datang ke satu tempat, jadi penuntut-penuntut ini yang akan membantu mereka. Kerana ini kerja sukarelawan. Membiasakan diri juga macam mana untuk mereka berhadapan bersama dengan masyarakat. Kan kalau di sekolah, the four walls hanya untuk sekolah sahaja. Tetapi yang penting apa setelah itu. Jadi macam mana untuk mereka memasyarakatkan penuntutan ini. Kalau saya sendiri teruja melihat proses ini. Dan di sana jadi disebabkan saya pandai mencas solar, mungkin kalau pocok-pocok bolehlah. Kita dapat memperbaiki alat-alat dan sebagainya. Tugas saya di sana untuk mendamping. Jadi untuk mendamping dan untuk your small part sahaja. Dan untuk memberikan kepada publik dan juga kepada masyarakat, terutama sekali lagi seniman-seniman Brunei. Jangan takut untuk bergiat aktif di dalam hal-hal sukarelawan. Tapi kita ni mesti juga tahu formulanya untuk menjadi seorang sukarelawan ini bukannya ketandikan senang-senangnya sukarelawan tanpa memikirkan diri sendiri.
manusia perlu ada boundaries, ada hadnya. Tetapi juga walaupun dengan hadnya, kalau ada energi yang lebih itu kan di-share kepada orang, jadi boleh menolong. Bukannya kan setiap hari kan jadi orang sukarelawan, indahlah. Tetapi ada di dalam, mungkin dalam episod 1 tahun itu, ada sesuatu yang ingin Tani bagi kepada orang. Tetapi ingat bahawa akhirnya akan terpenuhi jiwa ketani itu. Menolong orang ini, walaupun agaknya boleh dikatakan agak berat. Kadang-kadang ketani sendiri pun minta tolong. Tetapi apabila ketani menolong orang dengan energi-energi ketani yang tersisa, dengan hat-hat yang tertentu, ia boleh menjadikan ubat kepada jiwa dan sanubari ketani. Macam mana ya bermadah. Rasanya kebahagiaan yang sebetulnya tu, yang penuh tu ialah apabila kita dapat menyaksikan kebahagiaan pada orang lain, memberikan kebahagiaan, mengkongsi kebahagiaan dengan orang lain. Dan saya cukup tertarik sebenarnya yang dikongsikan tadi perjalanan Fakrul Razi daripada seorang insan seni di negara Brunei Darussalam dan terus melebarkan sayap ke negara luar, dan juga bukan hanya dari segi sumbangan, dari segi karya seni Fakrul Razi sendiri, tapi juga dari segi tenaga dan buah pikiran apabila dibawa melalui projek-projek kemasyarakatan yang seperti ini Dan mungkin ada yang menyaksikan hari ini senimankah ataupun bukan seniman terinspirasi. Saya melihat Fakrul Razi sebagai seorang individu yang people always look up to. Orang yang dikenali, figura yang dikenali, orang yang saya mendengar. Mungkin terinspirasi ni Fakrul Razi. Macam mana caranya? Kerja aku mau membuat banyak. Macam mana Ketani terlalu, masalah ini datang daripada diri saya sendiri, ketergantungan identiti. Bagi saya identiti itu satu macam saya tidak tahu orang lain, tapi mungkin apabila di-reflect dalam kehidupan saya sendiri, aku penyanyi, aku seniman, mana sudah aku buat ni kerja-kerja cuma ni, cuma tu. Terlalu ego dengan identiti itu membuatkan hati ketani parah sebenarnya. Terlalu ego dengan identiti itu, sebenarnya ketani ini sepatutnya ada identiti. Memang satu perkara yang mengejutkan apabila apa identitimu? Tidak ada, cuma tu. Perkara yang mengejutkan, tetapi artinya ketani boleh beradaptasi. Sekarang di point of view, di pandangan yang apanya tu orang point of view lah, V shape. Mungkin bagi saya ialah saya tahu menyanyi, itu saja. Tahu menyanyi, saya tahu berkarya. Dan juga sebagai manusia juga saya tahu menolong. Menyanyi adalah cara saya untuk mendapatkan sumber kewangan. Bukan rezeki tu rezeki ini tani bernapas pun sudah ada rezekinya, tapi sumber kewangan. Dan juga tetapi apabila ketani membantu orang daripada tenaga ketani sendiri itu, ada sesuatu yang payah ketani kan ungkapkan sebenarnya. Apa kenikmatan yang ketani terima. Kenikmatan waktu di sana tu ngalih tu, sebagai seorang sukarelawan ini ngalih. Bahagiakah? Tidak juga. Kadang-kadang sedih apabila duduk mendengar cerita-cerita daripada pengalaman-pengalaman orang itu, macam bahagiakah? Macam sedih, macam rasakan menangis. Tetapi in the end ada satu sesi walaupun selama 10 saat ataupun 30 saat mengajar ketani, tapi tenang pasal ketani tidak tergopoh-gapah, tidak ada slow living sahaja. Dan hidup ini sebenarnya mencukupi. So sebagai seorang seniman yang tergopoh-gapah, mesti aku produce album ni, mesti ada ini nih, mesti ada ni, laguku mesti hebat. Tidak payah sebenarnya. Daripada keikhlasan itu pun, dan juga sebagai seorang seniman terlalu fokus untuk berapa followersku di Instagram, berapa kena lihat keindahan ni posting ku ni. It doesn't matter actually. Matter kalau misalnya you're business oriented. Memang business oriented, tetapi ada di sebalik itu yang membuatkan jiwa ketani lebih cekal sebagai seorang seniman. Dan seruan agaknya bukan saja kepada seniman-seniman ketani, tetapi juga kepada penggiat-penggiat seni, siapa sajalah, kalau ada rasanya terdetik untuk membantu masyarakat lokal, membantu masyarakat global untuk memformulasi. Saya sendiri ahli daripada ahli kesejahteraan masyarakat,
Jadi secara lokal saya pun tahu bertindak kalau di sini ni untuk to adapt oneself atau to affiliate, maafkan saya, untuk to affiliate oneself untuk NGO lokal dan juga mencari cara untuk macam mana membantu orang luar dengan cara yang mungkin sempurna ataupun mungkin dengan cara yang terbaik. Iya, baik ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Fakhrul Razi ya, kerana kita ni hari ini beberapa kita dah pun tinggal 9 lagi. Jadi fahamkan akan ada lagi penampilan Fakhrul Razi nanti. 27 hari bulan, insyaAllah saya akan menyanyi lagi di Rampai Pagi, tetapi lagu Hari Keputeraan yang baru. Jadi tunggukan bersamalah. Nanti kan 27 hari bulan Julai ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Fakhrul Razi telah berkongsi pengalaman ya sebagai seniman lokal yang membantu masyarakat global ya. Alhamdulillah teruja dan juga terinspirasi sebenarnya dengan perjalanan Fakhrul Razi ketika berada di Aceh sebagai sukarelawan. Jadi pada pagi ucapkan terima kasih Fakhrul Razi dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi ya. Terima kasih. Awet tetap mesti berjumpa. Jumpa lagi insya-Allah. Rindukan di Rampai Pagi. Itulah kan. Kami pun merindui Fakhrul Razi. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.